Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bertemu lagi sambungan penjelasan saya ke atas buku saya. Anda bertanya, Kapten menjawab. Soal jawab agama tentang keibubapaan dan anak-anak. Kali ini kita masuk dalam topik hukum berkhatan bagi anak perempuan. Bagi anak lelaki, kita sama-sama maklum bahawa hukumnya ialah wajib. Kenapa wajib? Kerana selaput kulit di kemaluan lelaki tersebut jika tidak dipotong akan menyebabkan sisa air kencing boleh berhimpun di sana dan itu adalah najis. Lalu meskipun ia disebut sebagai sunat tapi hukumnya yang sebenar ialah wajib. Lalu bagaimana pula dengan anak perempuan? Okey, inilah yang saya nak kupas pada peluang ini. Dan kita sekarang ini di muka surat 199. Bagi yang memiliki buku ini, muka surat 199 dan seterusnya. Baik. Pertama sekali, khatan bagi anak perempuan turut disyariatkan. Ia bukan sahaja bagi anak lelaki tetapi juga bagi anak perempuan ataupun secara lebih umumnya kepada perempuan ia turut disyariatkan. Hukumnya nanti saya kupas ya. Apakah dalil bahawa ia disyariatkan? Di sini saya kemukakan 3 buah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis pertama, riwayat Imam Al-Bukhari, satu hadis yang masyhur, saya yakin tuan-tuan dan puan-puan pernah mendengarnya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sunnah-sunnah fitrah itu terletak pada 5 perkara. Pertama, berkhatan. Kedua, mencukur bulu kemaluan. Ketiga, mencabut bulu ketiak. Keempat, memotong kuku. Dan kelima, memotong misai. Okey, hadis ini, sunnah-sunnah fitrah ini umum merangkumi lelaki dan juga wanita. Maka salah satu sunnah fitrah tu ialah apa? Berkhatan. Maka bagi lelaki mahupun wanita, berkhatan adalah satu sunnah fitrah yang dianjurkan, yang dituntut ke atas kita ya. Ini hadis pertama. Sebelum beralih pada hadis pertama ni, ingin saya nak highlight satu perkara, yang ini mencabut bulu ketiak. Sekali lagi saya tegaskan bahawa sunnah-sunnah fitrah ini merangkumi lelaki dan juga wanita. Maka bulu ketiak ini bukan sahaja wanita yang mencukurnya, tetapi juga lelaki. Sebab kadang-kadang kita jumpa lelaki yang berdentam-dentum berbicara tentang agama, tetapi sunnah fitrah yang paling basic ni pun dia tak buat. Kerana apa? Tak maco lah cukur bulu ketiak. Okay, walaupun hadis tu menyebut mencabut bulu ketiak, nak cabut boleh, nak cukur boleh, mana yang mudah. Padahal asalkan yang pentingnya ialah bulu ketiak itu dihilangkan. Alright, ini bukan sahaja untuk wanita tetapi juga untuk lelaki. Wahai kaum sejenis dengan saya, jangan lupa sunnah fitrah ini ya. Macam saya kata, kadang-kadang berdentam-dentum berbicara tentang agama, tapi benda yang basic macam ni pun tak buat. Okey, baik, itu hadis yang pertama. Hadis yang kedua pula, riwayat Imam Ibnu Majah. Dalam Sahih Sunan Ibnu Majah, hadis nombor 608. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dengar ya. Izal taqal khitanani faqad wajabal ghusl. Apabila bertemu dua khitan, maka wajiblah mandi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, berdasarkan hadis ini ada 2 pengajaran. Pengajaran pertama, apabila suami isteri bersama dan apabila telah bertemu, telah bersentuhan antara 2 kemaluan mereka, maka sudah wajib mandi. Sebahagian orang mereka faham mandi hanya menjadi wajib apabila telah berlaku penetration, apabila telah berlaku ejaculation atau apabila telah berlaku climax. Jika sekadar bersentuhan tanpa lapik, tak payah mandi. Okey? Salah itu. Kalau kita rujuk hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, apabila saja telah bertemu kemaluan suami dan isteri tanpa lapik, maka sudah wajib mandi. Tak kisah jika telah berlaku penetration ataupun tidak. Tak kisah sama ada penis telah masuk dalam vagina ataupun tidak. Tak kisah sama ada telah berlaku ejakulasi ataupun tidak. Tak kisah sama ada telah berlaku climax ataupun tidak. Asalkan sudah bersentuhan tanpa lapik, maka sudah wajib mandi. Itu yang pertama. Yang kedua, perhatikan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggunakan perkataan khitan apabila bertemu 2 khitan. Berarti lelaki telah pun berkhitan ataupun telah pun berkhatan
isteri juga telah pun berkhatan. Rasulullah SAW tidak menyebut apabila bertemu dua kemaluan suami isteri, tetapi apabila bertemu dua khitan. Maknanya kedua-duanya pun telah berkhatan, ya. Okey, dua pengajaran daripada hadis ini. Baik. Hadis yang ketiga, Rasulullah SAW pernah berpesan kepada Ummu Atiyah radhiyallahu anha dalam sebuah hadis riwayat Imam At-Tabarani dan dihimpun oleh Syekh Al-Albani dalam Sahihul Jami' As-Saghir nombor 509. Baginda berpesan kepada Ummu Atiyah, apabila engkau mengkhitan wanita, berarti khitan ini sesuatu yang lazim berlaku pada zaman Rasulullah SAW, maka potonglah sedikit. Jangan berlebihan. Kerana yang sedemikian, yakni khitan, boleh menceriakan wajah dan disukai oleh suami. Okey, hadis riwayat Imam At-Tabarani. Demikian 3 hadis, di mana berdasarkan 3 hadis ini kita dapat fahami bahawa khatan ataupun khitan bagi wanita turut disyariatkan sebagaimana juga untuk lelaki. Sekarang hukumnya pula, apakah ia wajib ataupun ia sunat? Baik, pertama sekali saya nak jelaskan bahawa haram jika seseorang itu melakukan khatan ke atas perempuan dengan memotong keseluruhan kelentit atau memotong keseluruhan klitoris. Ini pernah dilakukan, macam saya ada baca dilakukan di Afrika ke apa ke, supaya kononnya hanya lelaki yang dapat enjoy seks, sementara wanita tak dapat enjoy seks. Ini daripada awal lagi telah pun dilarang dalam syariat Islam. Kadang-kadang kita mendengar pejuang-pejuang kemodenan, pejuang-pejuang wanita yang menolak amalan khatan ini. Okay? Padahal yang mereka nak larang itu ialah di mana amalan itu memotong keseluruhan klitoris, keseluruhan kelentit. Tak payah nak juang. Hukum Islam sendiri telah pun menjelaskan daripada awal bahawa yang potong itu hanya sedikit, bukanlah keseluruhan. Jika dipotong keseluruhan, maka hukumnya adalah haram. Okey, tak perlu kita pada pejuang-pejuang kebebasan wanita, pejuang-pejuang wanita tersebut, kerana hukum ini telah ada sekian lama, bukan sahaja baru-baru ini, ya. Memang ada yang melakukan sedemikian, yang melakukan itu bukanlah selari dengan syariat Islam dalam hal khatan ini, tetapi itu lebih pada budaya mereka ataupun kepercayaan mereka. Okey? Baik, itu yang pertama. Yang kedua, apakah hukum khatan bagi wanita ini wajib atau sunat? Okey, baik. Pertama sekali, kita di Malaysia. Kita di Malaysia mazhab Syafi'i kan? Okey. Di sisi mazhab Syafi'i, khatan bagi wanita ialah wajib. Siapa kata sunat? Wajib. Okey, baik. Rujukan saya kitab ini, okey, Al-Muqtamad fi Fiqh Asy-Syafi'i. Okey. Kenapa disebut Muqtamad? Maknanya apa yang final. Kerana kalau kita mengkaji dalam kitab-kitab mazhab Asy-Syafi'i, kita akan temui kadang-kadang dalam sesuatu isu tu ada perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan ni bukannya melibatkan pandangan daripada mazhab-mazhab lain. Tak, daripada sesama tokoh mazhab Syafi'i itu sendiri boleh ada perbezaan pandangan. Maka dalam kitab ini Syekh Muhammad Az-Zuhaili, Profesor Dr. Muhammad Az-Zuhaili, beliau menghimpun apa yang muktamad, apa yang final dalam mazhab Asy-Syafi'i. Yang ini edisi terjemahan saya telah semak dengan edisi Arab. Edisi Arab saya ada dalam bentuk PDF dalam laptop dan saya telah semak bahawa terjemahannya adalah betul. Baik, bila masuk dalam bab khatan, apakah hukumnya di sisi mazhab Syafi'i? Apakah yang final di sisi mazhab Syafi'i, ya? Baik, kalau buku ini jilid 1 muka surat 25 dalam bab khitan. Okey, di sini sebut khitan. Dalam Dewan Bahasa saya cek tadi disebut khatan. Khatan, khitan sama, ya? Okey. Khitan itu diwajibkan bagi lelaki mahupun perempuan. Tidak ada yang menghalangi penyebutan yang wajib di antara yang sunnah. Tak ada yang nak. There's nothing stopping to say it is sunat. It is actually obligatory. Okay? Baik. Saya lompat di sini sikit. Okay. Di sini dikupaskan juga pandangan yang berkata khitan itu harus ataupun khitan itu sunat sahaja, ya. Lalu dikatakan di sini, apabila khitan itu tidak wajib, artinya harus saja, nescaya tidak boleh membuka aurat untuk berkhitan.
Apabila khitan itu sunnah ataupun sunat saja, nescaya diharamkan membuka aurat. Khitan adalah memotong anggota tubuh yang sihat. Bererti apabila tidak wajib, hal itu tidak dibolehkan. Khitan yang diwajibkan bagi lelaki adalah memotong kulit yang menutupi kepala zakar, sehingga kepala zakar itu terbuka semuanya. Sedangkan khitan yang diwajibkan bagi perempuan adalah memotong sedikit saja kulit yang seperti jengger ayam jantan berada di atas tempat keluarnya air kencing. Ketika mengkhitan anak perempuan, disunahkan untuk memotong sedikit saja, jangan terlalu banyak atau berlebihan. Okey, demikian saya baca secara ringkas. Baik, jadi dalam mazhab Syafi'i, hukumnya adalah wajib. Sebagaimana yang dikatakan tadi, kalau sekadar harus saja ataupun sunat saja, nescaya tidak dibolehkan untuk memotong sesuatu yang asalnya sihat, asalnya okey. Tetapi bila dikatakan potong, maknanya itu adalah sesuatu yang wajib. Ini adalah pandangan di sisi mazhab Asy-Syafi'i yang muktamad. Kita di Malaysia mazhab Syafi'i kan? Okey, di sini pentingnya untuk kita melihat kepada pandangan mazhab lain. Mazhab lain berpandangan bahawa khatan bagi wanita, sebagaimana kata Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni. Okey, khatan itu adalah wajib bagi lelaki dan satu kehormatan bagi wanita. Berarti ia sesuatu yang dianjurkan saja, bukan sesuatu yang diwajibkan. Dan di sini juga saya sebut bahawa yang lebih yang lebih tepat adalah hukumnya sunat ataupun mustahab sahaja, ya. Jadi sedikit ulang kaji tentang hukumnya. Alright, di sisi mazhab Syafi'i ialah wajib. Di sisi pandangan tokoh yang lain, antaranya ialah Imam Ibn Qudamah dalam kitabnya Al-Mughni, bahawa wajib itu hanyalah kepada lelaki, kepada perempuan tidak wajib. Bahkan beliau tak sebut sunat, beliau berkata ia sesuatu yang merupakan kehormatan bagi wanita. Okey, jadi sekali lagi sebelum menutup, sekali lagi saya ulangi poin-poin yang penting, bahawa khatan bagi perempuan turut disyariatkan. Ia bukan sahaja kepada lelaki. Cuma hukumnya, okey, potong semua tak ada orang buat, itu adalah sesuatu yang diharamkan. Potong sedikit, itu yang sebenarnya khatan yang disyariatkan. Cuma para ilmuwan, para sarjana berbeza pandangan sama ada hukumnya adalah wajib atau sunat. Di sisi mazhab Syafi'i yang muktamad ialah wajib, tetapi di sisi mazhab lain hukumnya adalah sunat. Okey, jadi itu saja yang saya nak sampaikan. Moga-moga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.